Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang kaji sambil itu kita buat latihan. Buat latihan dulu tak apalah, lepas tu kita ulang kaji insya-Allah ya. Baik, kita pelajaran kita berkenaan dengan kaedah yang ke-20, iaitu memahami penggunaan alif lam pada perkataan ya. Perkataan Arab ni. Alif lam ni dia adalah perkataan yang ataupun huruf mendatang di dalam perkataan Arab ni, dia ada pada isim saja. Dia ada pada isim saja. Jadi kadang-kadang tu dia alif lam ni ada, kadang-kadang tu tak ada. Jadi bergantung pada keadaan jugalah. Bukan semua perkataan Arab ni ada alif lam. Kalau ada ketika dia ada ketika dia tak ada. Jadi kita kena faham bila ada bila tak ada tu Alif lam ni dia macam tersebut, dia macam the lah bahasa Inggeris kan. Macam the lah. So ada alif lam ni benda tu akan jadi spesifik sikit. Jadi ada satu bab yang kita perlu pergi perkenal sikit ni, iaitu dekat ayat ni, contohnya kita kata ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini perkataan mustaqim ini dia tidak ada ilam sebab dia sifat naat, sifat kepada siratin ni. So dia panggil ni i'rab secara menurut. Dan tengok tu dia punya mustaqim tak ada ilam, dia pun ikut sekali lah. Kalau siratin ni tak ada ilam, dia ikut sekali lah sifat dia ni, jalan yang lurus dari mustaqimin tu. Jadi tidak ada alif lam, ada tanwin, sama-sama tanwin, bahagian bawah sampai bawah juga, dia ikut sekaligus. Tu bila perkataan tu ada alif lam, contohnya tanzilal azizur rahim. So aziz ni ada alif lam, satu wahyu atau diturunkan oleh Tuhan yang maha aziz lagi maha rahim. Jadi aziz sifat yang nama Allah aziz, dan sifat dia ar-rahim. Jadi sifat dia ni juga mengikut ada alif lam. Di antara itu adalah punca alif lam pada perkataan itu, yang bila jadi sifat kepada perkataan sebelum dia akan ikut lah. Begitu ceritanya kan. Jadi tambahan yang sebelumnya lah. Yang lain-lain tu kita belajar minggu lepas, iaitu 8 punca utama perkataan Arab ini berbaris ataupun ada alif lam. Bila ada alif lam dan bila tidak ada alif lam. Kita ulang kaji balik nanti. Kemudian kita buat latihan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So latihan kita ialah latihan yang pertama, surah Yasin juga, kita ambil surah Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Jadi kita dah ambil beberapa perkataan, iaitu perkataan jahannam ini. Agaknya perkataan jahannam ni apa punca dia tidak ada alif lam agaknya? Apa punca dia? Letakkan nombor dia. Nombor punca kenapa agaknya tidak ada alif lam ni? Jom kita tengok punca dia. Nama neraka kot, nama khas. Nama khas, betul Wajib, betul. Jadi dia termasuk nombor tidak ada alif lam ni pasal apa ni? Nombor apa ya? Nombor 5 kan? Tak apalah, kita tak sebut nombor lah. Sebut tepat dia je. Kenapa dia tak ada lam? Sebab dia ni nama khas jahannam. Jahannam ni nama khas. Jahannam. Jahannam ya. Jahannam nama khas. Jadi hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma. Tak apalah kebetulan ni al-yawma ni apa kita belajar sekaligus ni. Yauma ni pun ada lam. Sebab apa ada lamnya? Lam ada tu. Ini sebab lam yang kita belajarkan sebab ditanggalkan oleh lam. Yang ini sebab ada lam sebab ia spesifik kan. Hari ini. Tak apalah, itu tak masuk yang tu. Kita cari perkataan yang tidak ada lam. Jahannam tidak ada lam sebab nama khas. Nama khas macam Muhammad, Ali, Fatimah, Zainab, Aisyah, Umar, apa lagi tu nama-nama kebanyakannya atau banyak majoritinya lah nama ni tidak ada lam lah. Tapi dia spesifik, automatik dia spesifik. Muhammad spesifik lah tu, walaupun tak ada lam dia spesifikkan nama khas. Macam jahannam juga tak perlu lam lah. Dan nama-nama tempat pun di dalam Al-Quran Karim, Quraisy, nama kabilah, nama tempat, nama kaum Nabi Hud, Lut, Nuh, semua tak ada lam. Daud, Harun, Musa, itu semua tak ada lam. Firaun pun tak ada lam juga. Jadi dia nama-nama khas ni tak ada lam, tapi dia spesifik sendiri, dia tanpa ada lam, tak ada lam Okay, baik. Afwahihim, kenapa tidak ada alif lam? Al-afwah, kenapa kita ada kan? Sebab dia apa ni? Kenapa dia tidak ada alif lam macam ni?
Perkataan sebab dia ada apa? Ada ujung ni, ada apa? Fahim. Ada mudhaf pun ilaih. Ya, betul, dia ada mudhaf. Nah, begitu senang. Dia ada mudhafun ilaih. Bila perkataan tu ada mudhafun ilaih, tak kira lah mudhafun ilaih dalam bentuk dhamir ke, hum, him, ataupun dalam bentuk kata nama biasa ke, kata perkataan biasa ke, orang ke apa dia, afwahin nasi contohnya, tetap dia akan jadi apa? Dia tidak ada alif lam lah. Sebab apa tidak ada alif lam? Sebab perkataan ni sudah jadi spesifik kerana ada mudhafun ilaih ini. Perkataan ini dah jadi spesifik kerana ada mudhafun ilaih. Itulah ceritanya. Lagi wa tukallimuna aydihim. Perkataan aydihim sama juga tidak ada ilham. Sebab apa? Sebab dia ada mudhafun ilaih. Tu dia mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Jadi yang ni nama dia mudhaf. Mudhaf tak kisahlah. Mudhaf tu ialah bila ada mudhafun ilaih, sebelumnya dia mudhaf lah. Mudhaf itu tidak ada ilham. Aidihim, tidak ada al-aidihim. Jadi double pula kat situ kan. Double spesifik pula. Tak boleh lah. Aidihim saja. Baik. Sama juga dengan perkataan arjuluhum. Tidak ada lam juga. Dia kata arjuluhum. Al-arjuluhum tak ada. Arjuluhum saja. Tanpa lam. Kerana dia ada mudhafun ilaih. Selesai insyaAllah. Kalau ada dhamir ataupun mudhafun ilaih kat situ, maka perkataan itu tidak ada lam lah. Begitu kaedah dia ya. Bima kanu yaksibun. Ini tidak ada ilham lah sebab ini fi'il mudhari', ini fi'il madhi. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Perkataan a'yunihim juga tidak ada ilham. A'yunihim. Kenapa? Kerana ada mudhafun ilaih ataupun kedudukan dia sebagai mudhaf kan. Mata-mata mereka jadi a'yunihim, tidak ada ilham. Senanglah kita lapan insya-Allah. Lagi walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, kedudukan mereka, makanatihim juga tidak ada ilham, bukan al makanati sebab dia ada mudah juga. Kebanyakannya kan mudah lah kan. Famastata'u mudiyyan wala yarji'un, maka mereka tidak berupaya untuk bergerak dan tidak berjaya untuk pulang. Bergerak, ni mudiyyan ni tidak ada ilham kan. Famastata'u al mudiyya, kalau ada ilham kan. Tapi dia buang ilham ni untuk memberitahu kita apa yang nak beritahu kita mudhiyan kat situ kan. Sebab apa kan? Kenapa puncanya ilham ni tak ada kat situ kan? Mereka tidak dapat bergerak. Bergerak macam mana tu? Mereka tidak dapat bergerak. Mungkin tak dapat bergerak sedikit pun angkatnya kan? Ya. Hina lah. Maksud sikit pun tak dapat bergerak, macam perkataan tu dia diperkecilkan. Sikit pun tak dapat bergerak. Mudhiyan. Ya, soalnya perkataan tu diperkecilkan. Gitu. Jadi itulah dia sebab-sebab perkataan itu dibuang ilham. Itulah dia insya-Allah. Kalau kebetulan nak tengok kat sini, perkataannya ada ilham, contohnya al-yauma. Ini dia sudah spesifik ni. Kalau kita buang ilham ni, kan? Buang ilham ni, dia akan jadi yauman. Yauman wattaqu yauman turja'una fi Allah. Jadi yauman itu dah terlalu general sangatlah. Takutilah suatu hari yang soalnya dia nak bagi tahu hari itu hebat. Dia buang ilham. Wattaqu yauman. Boleh jadi yauman itu general ataupun tak tahu hari apa tu. Hari apa akan berlaku tu. Satu hari. Jadi tak menentu ya. Jadi dia buang ilham juga. Samalah dengan perkataan yang kedua ni al-yaum. Sama juga. Dia macam spesifik sikit. Ataupun dia nak kata penamaan hari itu. Okey, baik. Jadi selesailah kita pelajaran latihan pertama kita, iaitu sebab-sebab perkataan alif lam itu ditanggalkan pada perkataan itu, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada latihan kita yang kedua, iaitu gariskan perkataan yang mendapat alif lam kerana sifat yang ayat berikut. Okey, kita kata tadi bahawa perkataan itu kadang-kadang tu dapat alif lam kerana sifat sebelum dia tu, dia sifat kepada yang sebelum dia. Sebelum dia tu ada alif lam, maka dia pun turut ada alif lam. Ini nama dia tabi'. Jadi dalam pelajaran kita nama dia tawabi' ataupun i'rab mengikut tu kan. Yang sebelum ni. Dia bukan setakat kadang tu peliknya perkataan ini, dia bukan setakat ikut dari segi i'rab, ikut segi ada lam pun juga. Kadang tu muannas dengan muannas, muzakkar dengan perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan laki. Dia kalau perkataan itu laki, ikut dia adalah laki juga. Mesti dia sifat dia pun laki juga gitu. Bukan itu saja, alif lam pun mengikut juga. Alif lam mengikut juga. Alif lam contohnya dekat sini
Gariskan perkataan yang mendapat alif lam kerana sifat dalam ayat berikut. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Tengok perkataan dari alif lam. Fulk. Baik, fulk. Fulk. Baik, perkataan lain yang tidak, yang menjadi sifatnya apa dia? Yang menjadi sifat, yang dapat alif lam kerana sifat. Mana perkataannya? Al-mashhun. Sah, al-mashhun. Ada sifat dia al-mashhun. Mashhun maksudnya penuh, crowded. Mashhun, penuh dengan barang. Mashhun, penuh dengan orang yang mashhun. Crowded dengan mashhun. Jadi ini sifat kepada fulk. Fulk. Jadi fulki ni dia ada alif lam, maka sifat kapal tu pun ada alif lam. Jadi fil fulkil mashhun. Sama-sama dia lam lah. Apa makna fulki? Apa maksud fulki tu? Tahu mana fulki? Fulki kapal ya. Kapal. Tapi orang Melayu kita ambil kapal juga, tapi ia betul dia kapal. Terbalik, tak apa-apa. Kapal. Jadi fulki. Gitulah katanya, wallahu a'lam kan. Kapal. Fulki orang panggil. Ataupun safinah, dia panggil safinah, fulki. Dalam Quran safinah pada tak? Dalam surah Al-Kahfi tu safinah. Wallahu a'lam, kecil sikit safinah tu kok, fulki ni besar sikit. Allah alam. Mashhur ni ialah dipenuhi padat dengan penumpang yang mashhur. Jadi kapal tu fil fulki, sebuah kapal yang kapal tu dah diketahui dah kapal siapa, kapal Nabi Nuh. Jadi itu tak ada lam lah. Fil fulkil al mashhur. Jadi ada lam dapat. Jadi pekerja sifat ini dapat lam kerana perkataan sebelum dia tu ada lam. Selesai insya-Allah tu. Wa ayatullah wa syamsu pula. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Mana perkataan yang mendapat alif lam kerana sifat angkatnya? Mana tu? Cuba cari. Al-alim ya, betul, al-alim ya. Dia sifat kepada al-aziz ini. Jadi al-aziz ada alif lam, maka alim. Kalau takdirkan kita buat wa dzalika taqdiru azizin, kalau buat alif lam kat sini. Azizin, Tuhan yang alimin. Ikut juga. Kalau ini ada buat lam juga. Tapi buat lam tu dia ada punca dia, ada sebab dia. Itu dia. Baik. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan mata dan bulan kami tentukan tahap-tahapnya sehingga dikembali akhirnya bagai pelepah yang lama, pelepah lama atau pelepah yang mekut kan, bulan sabit nama dia. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Urjuni ialah bulan, urjuni ialah pelepah sawit, pelepah kelapa sawit ataupun pelepah inilah kurma. Urjun dia panggil. Urjun. Mana sifat bagi yang boleh hadir lam kat sini? Mana perkataan Al-Qadir dari Islam. Kita tengok perkataan sifat ni kan, dia akan mengikut yang sebelum dia. Sebab ini sifat kepada dia sebelum dia. Sebelum dia ada Islam, dia pun ada Islam. Sebelum dia bagi bawah, dia pun ada bagi bawah. Ikut segala-galanya, masya-Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Agama mana katanya? Yang mengikut kat sini. Tengok mana yang mengikut, mana sifat akhdari. Akhdari mana hijau. Akhdari sifat kepada asy-syajari. Syajari dia bagi bawah, dia bagi bawah. Asy-syajari ada alif lam, dia pun ada lam juga, jadi asy-syajarinya lah. Mengikutnya minasy-syajaril akhdari. Itu dia. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Mana katanya yang mengikut kat sini? Ini. Oh, ni ada dua ni kan? Ya, wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqu al-alim ni ikut alim ni. Alim mengikut. Dia sifat kepada khallaq ni. Sifat kepada khallaq ni ya, khallaqul alim. Kalau alif lam hilang kat sini, khallaqun alimun. Sebab dia i'rab dia huwa ni mubtada, khallaq ni khabar. Jadi dia mengikut khabar ni, khabar illam ya, wa huwal khallaqul alim. Jadi selesailah
Tentang alif lam tu kita rasa kita dah cover semua. Dia tentang alif lam tu walaupun ada detail je kita tak bagi tahu, cuma itu jelah ya. Punca-punca perkataan tu dihilangkan alif lam, ada alif lam ya. Kita ulang kaji balik. Yang pertama dia ada alif lam kerana mubtada. Biasanya mubtada ini akan ada alif lam mubtada. Mubtada di dalam kaedah bahasa Arab yang biasa yang kita dengar ialah mubtada ada alif lam, khabar dia akan open, tidak ada alif lam. Mubtada tak ada alif lam dan mubtada ada alif lam wasyamsu, manakala khabar tidak ada alif lam. Biasa gitulah. Tetapi dalam keadaan tertentu ada alif lam pula khabar tu. Itu jarang berlaku. Tapi saya tunjuk ke depan insya-Allah ada juga setengahnya khabar ada alif lam. Macam tadi perkataan tadi kan? Kata kita jumpa tadi apa tadi? Macam perkataan tadi tu. Perkataan ini ni. Ni. Bala wa huwal khallaqul alim. Huwa mubtada. Khallaqu ni jadi khabar. Khabar ada ilham. Tadi kita ada ilham. Di kadang-kadang tu ada kes tidak bagi tahu yang kata dan dialah yang maha pencipta. Maknanya nak tekankan perkataan khalaq, nak tekan ke khabar tu sampai ada ilham ya. Wa huwal khallaqul alim. Kadang-kadang tu ada juga. Kadang-kadang tu wa huwa apa nama ni? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada ilham pun. Kadang tu ada ilham sebab ada makna dia nak tekan tu. Dialah yang maha pencipta lagi maha nak tekankan perkataan khalaq tu ya. Okey baik. Itu antara puncanya lah. Kita balik-balik. Maksudnya dalam kaedah kita tadi tu mubtada ini biasanya dia je dalam bentuk alif lam lah, ada alif lam ataupun dalam bentuk makrifah dia diketahui spesifik. Dalam khabar pula biasanya dalam bentuk tidak ada alif lam tidak ada alif lam khabar. Biasa gitulah keadaan dia. Dan lain-lain lagi lah dah kita baca dah tu. Di antara puncanya ialah kerana perkataan itu tidak termaklum sampai bila hin ajran ataupun perkataan itu telah pun umum la tuzlamu nafsun buang alif lam juga, ataupun perkataan itu menjadi mudhaf, kedudukan dia ini mudhaf ni mudhafan ilaih, mudhaf pertama ni ada lam dia hilang lam, ataupun nama khas Adam, Nuh, ataupun memberi gambaran yang menggerungkan juga dibuang alif lam, untuk memberi gambaran hebat dibuang alif lam, dan memberi penghinaan dan mengkecilkan suatu benda pun dibuang alif lam juga. Okey, itulah pelajaran 20 yang kita nak bagi tahu insya-Allah ya. Di dalam kita praktikal kita tu, di samping latihan tu, kalau kita tengok surah surah Al-Ikhlas, saya ingat kita dah baca dah ke belum surah Al-Ikhlas ni kan, kenapa ini dibuang alif lam perkataan nama surah ni, Suratul Ikhlas. Kenapa dibuang alif lam perkataan surah ini? Kenapa tak kata as-surah? Sebab ini mudhaf kedudukannya mudhaf, ini mudhaf ilaih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ni, kenapa ismi ni tidak ada alif lam? Sebab dia mudhaf kepada Allah. Allah jadi mudhafun ilaih. Jadi kalau bismi tidak ada alif lam lah kan. Dibuang alif lam ni nama kepunyaan siapa? Allah. Jadi ini pertama ni mudhaf ni buang alif lam. Allah ni dia bagi bawah sebab ni mudhafun ilaih. Baik, Ar-Rahman ni dapat alif lam kenapa? Ar-Rahman ini. Perkataan Ar-Rahman ni dapat alif lam sebab dia adalah sifat ataupun naat kepada Allah. So Allah ada alif lam dia. Allah ni bagi bawah, dia pun bagi bawah ikut semua sekali lah. Segi Arab pun ikut juga. Ar-Rahim sama juga, ini sifat yang kedua bagi Allah, iaitu Ar-Rahimi ya. Pun dimasukkan alif lam juga. Jelas insya-Allah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tidak ada alif lam pada ismi, tak ada alif lam ni sebab al-ismi bukan al-ismi tapi bismi. Sebab dia ada mudhafun ilaih. So dia mudhaf tidak ada alif lam. Ini ada alif lam kerana Ar-Rahman ada alif lam kerana dia mengikut Allah. Ar-Rahman ini dia ada alif lam sebab dia juga mengikut Allah juga. Jadi semua ada alif lam lah. Yang depan tak ada alif lam sebab dia nak jadi mudhaf. Yang ini mudhafun ilaih. Selesai insya-Allah. Satu. Lepas tu qul huwallahu ahad, ada qul huwallahu ni qul ni tidak ada masalah lah qul kan. Qul ni fi'il amar. Fi'il amar dan mustati taqdiruhu anta, qul katakanlah anta Muhammad. Tidak ada ilmu fi'il ni. Huwa itu di i'rab sebagai huwa ni apa nama ni? Dia tak perlu ilmu sebab dia adalah huwa kan? Huwa. Apa i'rab dia huwa ni? Cuba tengok i'rab dia. Lupa pula i'rab dia. Apa i'rab huwa? Apa i'rab dia? Cuba tengok i'rab dia apa?
Takut silap. Nanti saya tengok balik sekali ya. Mana mubtada, mana khabar. Qul huwallahu ahad tu. Mana mubtada, mana khabar? Cuba tengok. Siapa boleh teka tu? Apa mubtada, apa khabar? Qul huwallahu ahad. Jom agak dulu. Saya kena rujuk buku kat ni, takut kat saya silap apa? Okey, i'rab mubtada tu, i'rab huwa tu mubtada. Huwa tu nama dia mubtada. Baik. Okey. Huwa qul fi'il amar, fa'il dia anta. Apa ni? Huwa itu dia i'rab sebagai mubtada lah. Mubtada. Huwa. Nanti kejap ya, saya tengok i'rab sekali lagi. Lupa. Kalau tu benda ni kita kamu tak mainnya lupa pula. Okey, baik. I'rab dia huwa tu. Sekejap i'rab dia bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya. Huwa aqul ini fi'il amar. Okey. Fa'il dalam musadd taqdiru huwa. Huwa ni ada di i'rab ni sebagai apa namanya? Dia panggil dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni kita belum belajar lagi kan dhamirus sya'ni tu. Dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni tak apa. Dhamirus sya'ni nanti kemudian. Insya-Allah tu. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mana? Allah mubtada'. Allahnya mubtada'. Allah mubtada'. Ahad itu khabar. Senang baca kita. Allah itu mubtada'. Ahad itu khabar. Allah mubtada'. Ahad itu khabar. Huwa ni dia kata boleh i'rab mubtada' sebagainya, ada sedikit percanggahan pendapat di antara ulama kita. Ada yang kata dia huwa ni adalah dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu macam katakanlah dia bahawa katakanlah ianya Allah Maha Esa. Ianya Allah Maha Esa. Ianya itu dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu lebih kepada macam taukid gitulah. Qul huwallahu ahad. Ialah Allah satu, yang Esa tu. Jadi kat sini dhamir ini mubtada, ini khabar, ini dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu macam ialah gitulah. Ialah Allah, gitulah. Dialah Allah. Jadi Allah tu jadi mubtada, Esa tu jadi khabar, dialah tu dia jadi dhamirus sya'ni. Kita belum tekan lagi kata ialah tu kan. Ialah dhamirus sya'ni. Tapi ingat insya-Allah tu saya sebut ni, lepas tu depan ni insya-Allah kalau ada pelajaran kembali ni kita tekan sikit dhamirus sya'ni tu maksudnya apa. Ialah Allah. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Maha Esa. Jadi Allah ini mubtada. Tengok tu, Allah mubtada, khabar dia jadi apa tu? Dia jadi tidak ada alif lam kan? Tidak ada alif lam kan khabar kan? Dia kata dialah Allah yang satu, ahad. Jadi mubtada dan ini khabar. Mubtada, khabar. Tetapi yang kedua ini pula ni Allahus Samad. Apa i'rab Allahus Samad? Kita tengok Allahus Samad. Allahus Samad. Perkataan As-Samad itu, apa i'rab bagi As-Samad? Mubtada dan khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya Allah. Mana khabarnya? Allah. Ini menjadi persoalan kita kan. Kenapa dekat sini mubtada' Allah ada alif lam, khabar tidak ada alif lam. Yang ini pula Allah ada alif lam, khabarnya ada alif lam pula. Itu yang menjadi itu kan. Kalau orang belajar dia jadi macam confused. Bukan confused. Yang dekat sini nak kata Allah itu Allah Samad ni maksudnya tempat tuju. Tempat tuju segala hajat, tempat harapan, tempat orang tuju. Itu adalah Samad ni tempat tujuan, kita tuju kepada Allah Samad. Nama orang Abdus Samad. Jadi Allahus Samad. Dia masuk alif lam kat sini. Dia nak katanya bahawa Allah itu satu-satunya yang ditujui. Satu-satunya yang spesifik ditujui. Dia letak alif lam kat situ. Kadang-kadang tu khabar ni kalau dia kata Allah itu satu. Dia tak perlu alif lam lah. Allah itu
satu. Yang ni pula Allah itu hanya dia khusus spesifik tempat yang dituju, tempat yang dituju. Ya soal ilam kat sini. Sebab nak bagi tahu spesifik tu. Sepatutnya kita kata buang ilam ni kalau ikut yang ni kan. Allahu Ahad, Allahu Samadun. Tapi Samadun ni oleh kerana dia makna dia tempat ditujui oleh ramai orang, dialah hanya tempat ditujui, bukan letak ilam lah untuk spesifikkan. Walaupun di khabar Allahu Samad, ya Allah, itu di antara hebatnya kan Al-Quran ni kan dia kalau perkataan itu terlampau spesifik sangat dia tak ilam ya. Allahu Samad, ilam itu. Yang ni pula tak ada ni. Ahadun saja tidak ada ilam. Yang ni pula khabar ni ada ilam. Sebab itu kita kata kadang-kadang tu kaedah mengatakan bahawa khabar biasanya tidak ada ilam, tapi tak semestinya kadang-kadang ada juga ada ilam kalau dalam kita tentu. Qul huwallahu ahadun, Allahus samadu. Allah itu spesifik tempat dituju. Dia nak bagi tahu gitu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini tidak ada masalah lah. Ini tidak ada alif lam lah. Memang ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari' kan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun dan tidak ada kun, wa lam yakun kana. Wa lam yakun kufuwan ni khabar kana. Tak perlu baca kemudian. Ahadun ni jadi isim kana. Dia soalannya walam yakun ahadun kufuwan lahu asalnya. Walam yakun dan tidak ada ahadun seorang pun kufuwan setara sama sekufu bahasa Melayu panggil dengannya. Tidak ada seorang pun. Jadi seorang pun ni dia jadi isim inna. Mana khabar inna? Kata khabar inna mesti bagi atas. Mana khabar inna? Kufuwan. Lahu ni adalah jawab majrur, tak apa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, jadi terjemahnya dan tidak ada seorang pun sekufu dengan dia, sama dengan dia, setaraf dengan dia, sama dengan dia, serupa dengan dia, kufu. Jadi dekat situ ahadun jadi khabar kana. Baik. Tak apa, itu khabar kana dan isim kana. Tapi yang sekarang kita tengok kan, kenapa ni ahadun ni tidak ada alif lam kan? Perasan tak? Tidak ada alif lam kat sini kan? Tidak ada alif lam kat sini. Walam yakun lahu, maknanya nak bagi tahu ya. Kenapa tak ada alif lam tu? Allah al-ahad, tak ada Allahu ahad aja. Ya, tak ada ilam lah. Satu tu tak ada ilam lah. Allahu ahadun. Gitu. Allah ini khabar. Ini mubtada. Ini khabar. Ini mubtada. Ini khabar. Allah itu satu. Allah itu ialah tempat yang dispesifik ditujui oleh orang. Sebab ada soal ilam kat sini. Dia nak bagi tahu spesifik. Yang ni, dia kata Allah itu satu. Tak payah, dia ikut mubtada yang biasa je lah. Allah itu satu. Allah itu maha besar. Jadi tak perlu alif lam lah kat situ. Yang ni dia nak spesifikkan. Jadi dia masuk alif lam. Begitu keadaan ni kan. Tengok kat sini pula ni. Tengok kat sini. Walam yakun lahu dan tidak ada baginya ahadun. Tengok ahadun tidak ada alif lam kan? Menunjukkan tidak ada alif lam kenapa? Menunjukkan perkataan itu terlalu tak ada seorang pun. Dia kata gitu. Tidak ada seorang pun. Walam yakun ahadun. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Kufuwan serupa dengannya. Jadi tak perlu ilam lah benda tu. Tak perlu ilam lah. Walam yakun lahu. Tidak ada seorang pun. Seorang pun tidak ada yang sama dengan dia. Yang sama tidak ada seorang pun. Jadi apabila tak ada seorang pun tak perlu asal ilam lah. Sebab benda jadi dah. Jadi umum dah. Tak spesifik lah jadi ya. Itulah yang sikit-sikit kita boleh beritahu kan. Dia punya rahsia di sebalik al-ilam, tak ada ilam kan pada surah Al-Ikhlas insya-Allah. Ada soalan nak tanya apa-apa tak berkenaan dengan al-ilam yang tidak ada ilam kan, ataupun soalan yang lain, sebab kita pelajaran kita dah habis alhamdulillah, kita dah merangkumi 20 pelajaran dah kita insya-Allah. Hal indakum soalun? Saya kata hal indakum soal? Adakah anda ada soal? Saya tak as-soal tak dalam soal sebab tak tahu lagi soalan ada ke tak. Jadi hal indakum soal. Lepas tu ada orang kata Naam, indi soal. Saya ada satu soalan. Sebab kita tahu lagi soalannya apa. As-soalu huwa, soalannya ialah baru kedua tu baru letak alif lam.
Dia kaedah-kaedah dia macam ni kan. Alif lam ni kan, saya tekankan sekali lagi lah. Banyak mudah kan, banyak mudah kita kata kan. Contohnya, ini penggunaan bahasa Arab kan. Penggunaan bahasa Arab ni saya tulis sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak tulis ni? Boleh, insyaAllah Okey, baik. Hal aindakum soal. Soal pun bahasa Melayu pun soal juga Arab ni. Hal aindakum soal. Hal aindakum soal. Adakah anda ada soalan? Ini soalan tak ada dalam kan? Ada dalam kan? Sebab apa tak ada dalam? Umum kan? Kalau saya letak dalam hal aindakum as-soal, maksudnya adakah anda ada soalan? Itu soalan-soalan tu saya dah rancang dah. Orang tu akan tanya soalan, saya siap sulit soalan tu dia. Contohnya kan. Lepas tu jawabnya la laisa indana. Contohnya kan, soal. Jangan tak dalam lah. Jangan letak dalam lah kalau tidak ada kan, sebab memang tak ada soalan. Kalau contohnya ada soalan. Ada soalan kita sebut apa? Sebut apa dalam bahasa Arab? Naam. Aindi. Naam aindana. Saya ada. As-su'alu huwa. Sebut soalan dia apa? Jadi soalan kedua ni dah ada alif lam dah. Sebab dia dah spesifik dah. Soalannya ialah dah ada alif lam dah kan. Yang ni tak ada alif lam kenapa? Dia tak ada memang. Yang ni tak ada alif lam sebab apa? Sebab tak tahu lagi soalannya apa, ada ke tak. Benda tu umum. Itu ceritanya kan. Okey. Jelas tu insya-Allah tu. Alif lam tak ada alif lam tu kan? Baik. Hal aindakum soal, tanya soalan tadi. Naam. Hal aindakum soal, nak tanya apa-apa? Apa-apa je lah. Kita tengok Al-Quran ni, tanya, tengok macam mana, ada ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nas. Tiada Abi Lahabin wa tab. Tabbat tiada Abi Lahabin wa tab. Ini surah Al-Masad. Surah Al-Fatah. Hal aindakum soal? Tak ada soalan Okey. Taib. Saya ingat jelas tu kan, insya-Allah. Jelas. Itu alif lam, itu cerita alif lam dengan tidak ada alif lam. Itulah spesifiknya yang saya bagi tahu ni, taklah detail sangat, tapi itulah dia punya kaedah asasnya. Kaedah asasnya. Lain tu mungkin ustaz lain akan kembang lagi makna-makna alif lam tu kan. Insya-Allah. Kalau kita tengok kat sini lah, surah Al-Ma'un ni kan, ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Din ni kan tak alif lam sebab dia tahu dah agama apa yang dimasukkan tu. Jadi tak perlulah kita buang alif lam. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidak kau lihat wahai Muhammad, orang yang mendustai agama. Agama tu lah, the religion lah maksudnya, dalam fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim ni kita tak perlu letak alif lam sebab tahu dah yatim mana. Yatim tu memang diketahui. Yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yatim ni ada alif lam. Kenapa ta'am tidak ada alif lam? Tidak menggalakkan beri makan pada orang miskin. Jadi makan ni kenapa tidak ada alif lam? Makanan ni kenapa tidak ada alif lam? Kenapa tidak ada alif lam macam yatim ni? Sebab dia mudhaf kepada miskin. Bila mudhaf dia tidak ada alif lam lah. Dia tidak menggalakkan orang beri makan orang miskin. Makan orang miskin. Jadi makan ni atau makanan ni tak perlu alif lam lah sebab ia nak mudhaf pada orang miskin. Okey. Fawailul lil musallin. Fawailun ni kenapa tidak ada alif lam pula? Fawailun lil musallin. Kalau tengok i'rab dia, fawailun ni mubtada, lil musallin ni jadi khabar. Pula mubtada tak ada alif lam pula tu. Kenapa pula tu kenapa tak agaknya? Cuba teka tengok macam mana. Kenapa fawailul lil musallin tidak ada alif lam tu kan? Cuba teka kenapa? Kenapa agaknya? Agak-agak. Apa perkataan tidak ada alif lam? Okey, kenapa? Sebab dia nak bagi tahu satu benda yang menakutkan atau suatu benda yang
fawailun lil musallin. Maknanya benda tu terlampau gerun, takut, besar. Fawail, dan satu kecelakaan besar kepada, mana kecelakaan besar tu mari mana? Dia mari daripada tanwin, dia mari daripada ni tak ada ilam tu lah. Menyebabkan kita nampak fawailul lil musallin. Kalau dia ada ilam, alwailu lil musallin, dia macam benda tu spesifik dan mungkin dia jadi macam benda tu tak besar sangat kan. Jadi fawailun lil mubtada tu. Kata tadi mubtada masih ada ilam. Tapi ada juga mubtada yang dibuang ilam dengan sebab-sebab tertentu. Dekat sini kerana apa? Kerana nak mengatakan benda itu menggerungkan. Fawailun lin walahum azabun alim. Fawailun, satu kecelakaan besar. Terjemah Melayu gitu. Kadang-kadang tu kita tengok orang terjemah tu kita pening kan, macam wailun ni celaka je. Kenapa satu kecelakaan besar? Satu tu mari mana? Satu tu mari mana? Satu tu mari daripada tidak ada ilam tu. Okey. Besar tu mari mana? Besar tu mari dari makna dalam tu. Allah rumit kan kita nak terjemah kan. Jadi satu perkataan tu fawailun, maka kecelakaan besar, maka satu kecelakaan besar bagi yang bersolat, lil musallin allazina hum an solatihim sahun, dan mereka itu dari solat mereka lupa. Mereka dari ni maksudnya mereka lupa solat, tak solat langsung lah maksudnya. Tak solat lah. Maknanya an allazina hum an solatihim sahun. Tak apa, tengok tafsiran tadi insya-Allah. Yang penting kita hari ni ialah kita belajar bahasa Arab. An solatihim. Solatihim ini allazina mubtada, sahun khabar. Sahun ini khabar. Tengok tu. Allazi mubtada, yang lalai, jauh dari solat mereka. Allazina sahun an solatihim. Begitu asalnya. Jadi allazina hum sahun an solatihim. Baik, tentang alif lam. Kenapa tidak ada ilam kat as-salah ni? Kenapa tidak ada ilam as-salah ni? Kenapa tidak ada ilam? Sebab ada mudhaf. Kenapa kat sini ada ilam? Sebab dia spesifik. Orang musalli macam mana? Orang yang solat macam mana? Orang yang solat. Dia masukkan dengan orang solat kat sini bukan semua orang solat. Ini orang yang masukkan dengan orang solat kat sini orang yang lalai daripada solat mereka. Ya Allah, kita dengan ramai yang kena ni kan. Sebab itulah para sahabat kata nasib baik dalam Quran an solatihim. Maksudnya dia solatnya dua solat tu dia lalai tak solat dia. Maksudnya solat tak, kadang solat, kadang tak, kadang lambat-lambat, kadang terlepas. Jadi an solatih itu maknanya dia an tu maknanya jauh. Kalau Al-Quran kata allazina hum fi solatihim khashi'un, kalau perkataan an ditukar dengan fi, habislah kita. Betul-betul habis itu ayat Quran ni para sahabat faham kan? Para sahabat Nabi faham bahawa kalau tak kerana an ini, habislah kita. Tapi kadang-kadang an ini menunjukkan bahawa bukan orang yang solat itu celaka, tapi orang yang tak solat tu celaka sebenarnya. Apa dalilnya? Sebab dalilnya an. Maknanya jauh dari solat. Kalau lalai dalam solat, dia kata allazina hum, apa an? Ganti pada an ni apa dia? Fi. Kalau fi tu barulah maksudnya orang yang solat, dalam solat dia lupa, dalam solat dia solat tapi lupa dalam solat tu, tak khusyuk. Kalau kena fi, habislah kita. Nasib baik an. Maksudnya dia lebih kepada orang yang tak solat lah. An solatihim sahun. Jadi allazina hum an solatihim sahun. Sahun ni tidak ada alif lam sebab dia adalah khabar kepada allazi. Allazina sahun an solatihim. Ini tidak ada alif lam sebab dia khabar. Baik. Allazina hum yuraun. Ini tak ada apa salah lah, ini fi'il mudhari' tidak ada alif lam lah. Hum tidak ada alif lam juga. Allazina tu mubtada. Yamnaun al-ma'un ni ada ilam masuk ke sini. Al-ma'un ni lah. Al-ma'un ini ialah barang-barang apa nama ni yang selalu orang pinjam tu dia panggil ma'un. Sampai sekarang ni pun orang Arab dia panggil mawa'in. Pinggang, makuk, ma'un. Kata ma'un ni kena tengok tafsir balik lah insya-Allah ya. Nanti saya bagi tahu sikit. Jadi ma'un ni ialah barang-barang yang selalu dalam masyarakat tu dia pinjam. Jadi al-ma'un, kadang-kadang pinggang makuk tu akan duri. Kadang-kadang tu zaman dulu kalau yang belum ada kereta lagi tu kereta lah jadi ma'un. Sekarang semua ada kereta tak boleh jadi ma'un lagi lah. Macam-macam lah itu yamna'un al-ma'un. Jadi al-ma'un ni dah diketahui lah sebab itu dah ada ilam tu al-ma'un tu kan.
Jadi wallahu alam bissawab, itulah saya rasa pelajaran kita untuk malam ni, insya-Allah. Jadi kena ulang kaji lah insya-Allah. Jadi 20 kaedah yang kita bagi tu di dalam buku ni, saya ingat untuk sebagai asasnya dah cukup tu kan. Tapi lepas ni boleh belajar lagi, lebih-lebih lagi insya-Allah, itu sebagai asas saja. Dan selesailah kita siri 20 pelajaran asas kita. Jadi yang lain tu nota-nota je lah. Dan bahagian kedua ni adalah perkataan-perkataan yang wujud dalam Quran yang boleh kita rujuk ketika baca Quran, insya-Allah. Di samping tengok dia punya tafsir dan terjemahan lah, insya-Allah ya. Tapi dekat sini tidak, dalam buku kita ni tidak ada iklam semua kan, tengok tu. Usulun, asilun, tidak ada iklam kan, sebab kita memang sengaja tak letak iklam. Sebab al-iklam tu dia akan mengganggu lah perkataan itu, susah nak cari nanti kan. Jadi buang iklam sajalah. Gitu. Okey, insya-Allah. Uswatun tidak ada iklam kan. Irbat tidak ada iklam. Jadi apabila dia masuk dalam ayat tu, ada yang ada iklam, ada yang tidak ada iklam. Tidak ada iklam tu ada sebab dia, ada iklam pun ada sebab dia, insya-Allah. Kita kena beritahu tu.